Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Selamat menyambut Hari Raya Aidil'Adha buat semua. Dalam menjalani kehidupan di dunia, kita harus melakukan pengorbanan. Boleh dikatakan tanpa pengorbanan adalah suatu kehidupan yang gagal. Dalam kata lain, dalam mendepani kehidupan yang baik, kita memerlukan pengorbanan. Tidak kira dalam sudut dan aspek mana sekalipun, pengorbanan dalam Islam adalah sesuatu yang kita tuntut dan kita mencari sesuatu yang lebih baik. Misalnya berkorban dalam mencari rezeki dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai seorang Muslim yang beriman, elakkan perasaan rugi dan sia-sia atas pengorbanan yang dilakukan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Di dalam Islam, Allah menggalakkan umatnya memiliki sifat berkorban demi membantu orang yang tidak bernasib baik. Oleh itu, dalam melakukan sesuatu pengorbanan, jangan menganggap bahawa ia adalah sesuatu yang sia-sia, tetapi ia merupakan satu cara untuk mendapat peluang yang lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pelbagai ganjaran pahala kepada mereka yang sanggup melakukan pengorbanan dan beramal kebajikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Tahun ini sekali lagi seluruh umat Islam akan menyambut Aidil'Adha dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walaupun negara kita dalam proses peralihan program pemulihan negara PPN sejak diumumkan pada Mei lalu. Hari Raya Aidil'Adha pada tahun ini juga mengingatkan kita bahawa kita mengharungi pandemik COVID-19 ini sudah berlalu lebih setahun yang lalu, dengan statistik yang semakin hari menunjukkan peningkatan kes yang amat membimbangkan kita semua. Menyusuri amalan bagaimana rakyat Malaysia meraihkan Aidil'Adha dengan melaksanakan ibadah korban, mengadakan kunduri, pulang ke kampung dengan meneruskan amalan kunjung-mengunjung selain keutamaan, di mana sebelum ini rakyat Malaysia turut berpeluang menunaikan ibadah haji di Mekah, namun kini hanyalah tidak lagi memenuhi takwim tahunan seperti tahun sebelum ini. Malah kita terus meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada semua umat Islam di dunia ini. Apa yang lebih memberi kesan pastinya kepada kita sebagai penjawat awam yang dikenali sebagai frontliner di barisan hadapan dalam memutuskan rangkaian COVID-19 ini, yang menjadikan pengorbanan mereka berganda dari sebelum dunia dilanda pandemik COVID-19 ini. Jika sebelum ini sebahagian penjawat awam terpaksa bertugas dalam meraihkan Aidil'Adha, tetapi masih mampu membuat penggiliran tugas sesama rakan setugas. Namun kini ia tidak lagi apabila sejak 16 bulan yang lalu pasukan perubatan keselamatan, pertahanan, kecemasan dan perkhidmatan khususnya digandakan penugasan mereka, malah ada yang tidak dapat langsung meraihkan bersama keluarga tercinta kerana terikat dengan prosedur-prosedur operasi SOP yang ketat dalam penugasan seharian mereka. Penugasan berterusan dan risiko yang dihadapi penjawat awam ini dalam konteks mengharungi pandemik COVID-19 adalah suatu erti pengorbanan yang sangat besar di sisi Allah SWT, sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana ini merupakan ujian Allah SWT kepada kita semua, khususnya kita sebagai penjawat awam dan seluruh umat di dunia ini. Amnya. Pastinya untuk menyamai pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dan keluarganya adalah pengorbanan yang agung. Namun iktibar dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahawa setiap perintah dan larangan Allah SWT adalah sebagai ujian yang nyata dalam kehidupan kita. Bayangkanlah setiap hari mereka ini berhadapan dengan ribuan rakyat di lokasi penugasan
yang belum pasti tahap kesihatan mereka serta jangkitan sebenarnya. Mereka ini telah mengorbankan diri mereka dan keluarga dengan berhadapan risiko jangkitan yang berada di sekeliling mereka. Untuk rekod, sudah ramai penjawat awam ini dijangkiti beserta penularan di kalangan ahli keluarga mereka serta turut menyumbang kepada kes kematian COVID-19. Bukan itu sahaja, malah ada antara mereka yang terkorban di lokasi penugasan akibat sikap rakyat kita yang tidak bertanggungjawab dalam melanggar peraturan-peraturan semasa penguatkuasaan PKP dilaksanakan. Jika kita hendak dinilai dari segi pengorbanan nyawa, pastinya ia mengingatkan kita bagaimana pejuang negara mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara terutamanya dari dulu hingga kini. Namun kini barisan hadapan ini berkorban untuk musuh yang tidak nampak dengan mata kasar kita serta berhempas pulas menyusun pelbagai strategi demi strategi bagi memastikan sistem kesihatan negara kita dan kehidupan rakyat boleh kembali ke keadaan sebelum ini. Justru itu, komitmen pegawai awam yang berterusan dalam menangani penularan pandemik COVID-19 dilihat memenuhi erti sebuah pengorbanan dalam konteks menunaikan tanggungjawab demi kelangsungan untuk memastikan khalifah muka bumi ini boleh terus menunaikan ibadah wajib dalam masa yang sama memastikan rakyat hidup dalam keadaan harmoni dan sejahtera sebagaimana yang dituntutkan oleh agama kita. Sebagai rakyat, kita wajar berkorban dengan mengubah kehidupan sebelum ini kepada suatu norma baru serta mematuhi undang-undang arahan semasa untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Akhir kata, janganlah kita mementingkan diri kita sendiri untuk mencapai sesuatu seperti sanggup berbuat apa saja untuk pulang ke kampung bertemu keluarga. Tetapi akhirnya kita akan menyumbang semula kepada pertambahan kes, lebih memeritkan kes tersebut melibatkan ahli keluarga yang kita sayangi. Mungkin kali ini kita gembira bertemu mereka, tetapi jika ditakdirkan itulah kali terakhir kita bersama mereka di atas kesilapan kita sendiri. Jadikanlah pengorbanan ini sebagai satu pengorbanan kita bersama dengan terus bertanggungjawab atas saranan ulul amri atau pemerintah untuk terus mendaftar dan mendapatkan vaksin agar kita boleh mewujudkan imuniti berkelompok dengan segera, sekaligus mengembalikan semula kehidupan yang lebih selamat di samping meneruskan aktiviti-aktiviti untuk meneruskan aktiviti pendapatan yang banyak terjejas sejak krisis kesihatan global ini melanda negara kita. Sesungguhnya usaha dan doa serta tawakal adalah satu prinsip pengorbanan yang menjadi paksi kepada pegangan hidup kita semua sehingga hari ini.